Acara majlis diteruskan dengan ceramah khas oleh Yang Berhormat Pehin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Majlis dengan segala hormat mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Menghadap ke hadapan majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzuddin wad Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi wad Din, Sultan Danding Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Ampun beribu ampun. Hamba ke bawah duli Tuan Patik menjunjung kurnia perkenaan untuk menunaikan hajat jawatan kuasa pandu Majlis Ilmu 1437-2016 bagi menyampaikan ceramah khas di majlis yang bersukut baik ini. Hamba ke bawah duli Tuan Patik juga menjunjung untuk menggunakan bahasa biasa di sepanjang ceramah ini sebagai kemudahan juga. Para hadirin yang dihormati, tajuk yang diminta untuk diceramahkan ialah tema majlis ini sendiri berbunyi perhubungan berkat dan selamat pemangkin kesejahteraan ummah. Perhubungan adalah mencakup segala mata rantai hubungan, di antaranya bertalian dengan lalu lintas dan telekomunikasi seperti jalan raya, kereta api, surat menyurat, pos, telegram, telefon, penerbangan dan pelayaran. Kemudian melangkah ke era globalisasi selepas pasca pemodernan, maka perubahan gaya hidup pun datang mendadak, berorientasikan teknologi dan kemajuan maklumat. Lalu berlakulah aplikasi atau penggunaan secara meluas laman media sosial yang terdiri antaranya Facebook, Instagram, blog, Twitter, WhatsApp dan Google Plus. Melalui alat-alat ini, siapa saja di alam maya ini boleh berhubungan di antara satu dengan yang lain. Tidak syak lagi, teknologi dan kemajuan maklumat telah berhasil menghapuskan batasan sempadan sesebuah negara. Ya, dunia kita sekarang tidak ada bezanya dari cuma sebuah kawasan tanpa sempadan. Demikian itu hebatnya ledakan teknologi sehingga mampu untuk mengubah sistem komunikasi daripada biasa kepada sangat luar biasa. Tetapi soalnya, yang turut lebih penting dalam kehidupan ini bukanlah semata-mata maju, bukanlah semata-mata canggih, tetapi apa yang lebih diperlukan itu, khasnya bagi kita orang-orang Islam, ialah berkat dan selamat. Kalau berhubung dengan rakan tolan, perhubungan itu kita mahu biar ia berkat dan selamat. Berhubung dengan keluarga juga kita mahu biarlah perhubungan itu berkat dan selamat. Malah berhubung dengan dunia luar juga kita tetap mahu supaya perhubungan itu
hendaklah berkat dan selamat. Berkat dan selamat di sini ialah satu strategi atau matlamat paling agung. Tidak ada yang lebih agung, yang lebih kudus dan lebih mulia daripada itu. Sebab itulah agama Islam kita dari awal-awal lagi telah mengajar umatnya supaya mengamalkan salam. Salam adalah satu sistem komunikasi yang tidak ada tolok bandingnya. Jika ia dihayati, benar-benar dihayati, ia pasti akan membawa impak berkat dan selamat itu. Ini bukan kita saja yang cakap, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah memberi isyarat dengan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalika khairun lakum la'allakum tadhakkarun. Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu, sehingga kamu lebih dahulu meminta keizinan dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu adalah lebih baik untuk kamu. Mudah-mudahan kamu beringat. Demikian juga hadis memberitahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada sahabat Anas radhiyallahu anhu, "Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim, yakun barakatan 'alaika wa 'ala ahli baitik." Rawahu Tirmidzi. Wahai anakku Anas, apabila engkau masuk kepada keluargamu atau menghubungi keluargamu, maka ucapkanlah salam. Salam itu adalah berkat untukmu dan untuk keluargamu. Ya, betapa salam tidak berkat. Salam dalam Islam adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera ke atas Tuhan, serta rahmat dan keberkatan Allah juga. Semoga semuanya itu menjadi milik Tuhan. Ya, orang Islam bukan berhubung kosong, bukan berkomunikasi kosong, tetapi mereka berhubung untuk selamat, minta selamat, sambil juga menagih rahmat dan keberkatan daripada Allah. Itulah komunikasi dalam Islam. Ya, orang-orang Islam, mereka adalah dijalin oleh salam, dihubungkan oleh salam. Perhubungan mereka dimeterai dengan salam. Salam adalah jambatan bagi mereka. Salam dalam Islam bukan selamat pagi atau good morning atau dalam Arabnya sabahul khair, bukan. Tetapi salam orang-orang Islam sesama mereka ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bukan angin lalu, tetapi adalah alat perhubungan yang membawa berkat dan selamat, alat yang menumbuhkan kasih mahabbah, dan alat yang menumbuhkan persefahaman dan kemesraan. Salam bukan remeh-temeh, tetapi suatu alat untuk memperolehi laba besar, untung besar. Laba itu berjumlah sebanyak 30 semuanya, yang diberi nama dengan nama kebajikan ataupun hasanah. Assalamualaikum 10 kebajikan, warahmatullahi lagi 10 kebajikan, dan wabarakatuh tambah lagi dengan 10 kebajikan, berjumlah semuanya 30 kebajikan.
Dan lantaran itu orang-orang arif bijaksana sangat-sangat mengambil berat tentang salam. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sampai pernah mengadukan Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata karena salam. Sayyidina Umar mengadu bahawa setiap kali beliau itu bertemu atau berhubung dengan Ali, Sayyidina Ali tidak pernah mendahului beliau memberi salam, melainkan Umar lah yang terlebih dahulu mengucapkannya. Perkara ini sedikit merungsingkan Umar, dan karena itu beliau lalu mengadukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa bertangguh telah memanggil Sayyidina Ali dan bertanya, "Ya Ali, limadha la tabda'u Umar bis salam illa idza bada'aka?" Wahai Ali, mengapakah engkau tidak pernah mendahului Umar mengucapkan salam, melainkan hanya Umar jua yang mendahuluimu? Mengapa wahai Ali? Apa jawab Sayyidina Ali? Mari kita dengarkan jawaban beliau itu. Ali berkata, "Li'annani sami'tuka ya Rasulullah taqul, man bada'a akhahu bis salami banallahu lahu qasran fil jannah fa'aradtu ay yabda'ani ya Umaru fayakhudhu dhalikal qasr fil jannah." Karena saya, kata Sayyidina Ali, saya pernah mendengar Tuhan bersabda, "Wahai Rasulullah, barang siapa yang mendahului saudaranya mengucapkan salam, nescaya Allah bina untuknya sebuah istana di dalam syurga." Lalu saya pun mahu supaya Umar biar dia mendahului saya mengucapkan salam, untuk beliau itu mendapat istana di dalam syurga. Begitu para hadirin, hebatnya alat komunikasi yang bernama salam itu. Ia bukan hanya diucapkan oleh kita, oleh sesama kita, malah juga diucapkan oleh Allah kepada para penghuni syurga di akhirat kelak, sebagaimana firman-Nya dalam surah Yasin, "Salamun qawlan mir rabbir rahim." Salamun qawlan mir rabbir rahim. Ahli-ahli syurga juga adalah menerima ucapan salam daripada Tuhan yang Maha Pengasih. Para hadirin yang dihormati, sebelum menyentuh mengenai dunia cyber atau cyber world selaku wadah dan peralatan canggih perhubungan, maka elok rasanya kita menyentuh dahulu perhubungan biasa yang berlaku melalui peralatan-peralatan biasa juga, seperti menggunakan binatang-binatang tunggangan, kereta-kereta api, kapal dan kapal terbang. Apapun peringkat zaman, alat-alat ini akan terus diperlukan sebagai penghubung untuk menjejaki destinasi-destinasi yang dimaksudkan. Apabila berlaku penggunaan alat-alat ini, maka semua orang, sama ada muslim atau bukan muslim, pasti menginginkan selamat, berusaha untuk cari selamat. Tidak ada siapapun yang tidak mahu selamat. Penunggang kuda mahu selamat, orang naik kereta lembu mahu selamat, naik kereta biasa mahu selamat, naik kereta api mahu selamat, naik kapal laut mahu selamat, dan naik kapal terbang juga mahu selamat. Semua mahu selamat. Tetapi soalnya bagaimanakah cara untuk dapat selamat itu? Bagaimana ia mungkin diraih, mungkin didapat, dengan apa cara? Kita tidak pasti.
malah tidak tahu apa-apa. Tetapi yang lazim atau biasa dibuat orang untuk mencari selamat itu ialah dengan memastikan semua peralatan perlu bagus, perlu baik, tidak rosak, tidak bermasalah. Enjin mesti bagus, tidak bermasalah. Kipas mesti bagus, tidak bermasalah. Tayar mesti bagus, tidak bermasalah. Pendeknya, semua mesti bagus, tidak bermasalah. Ini saja ikhtiar biasa kita manusia untuk mencari selamat itu. Tetapi kita orang-orang Islam, para hadirin, kita orang-orang Islam, di samping ikhtiar fizikal ini, kita juga dipandu oleh agama supaya melibatkan Allah dalam setiap pergerakan atau perjalanan kita. Jangan berenggang dari Allah, jangan lupakan Allah, jangan terjun-terjun ayam sahaja, tetapi hubungi dulu Allah, selaku kita ini hamba yang lemah, yang serba kurang dan serba berhajat, di mana antara hajat kita itu ialah supaya dilimpahi dengan rahmat keselamatan dan keberkatan dalam perjalanan atau pelayaran kita. Ini perbezaan kita dengan orang lain. Adalah wajar untuk kita bersyukur atas perbezaan ini. Jangan rimas karena kita berbeza, jangan duka cita karena kita berbeza. Bahkan sebaliknya, bergembiralah dengan perbezaan itu. Ini perbezaan, bukan mahu siapa-siapa, tetapi Allah sendirilah yang menentukan kita itu berbeza. Sebelum naik ke kereta, sebelum sampai ke kapal lagi, kita sudah dipandu apa hendak dibuat. Kita dipandu supaya jangan lupakan doa, jangan lupa hubungi Allah terlebih dahulu. Sebelum keluar rumah lagi, elok berdoa, baca, jangan lupa Ismullahil A'zam, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ini. Dan baca juga walau sedikit ayat Al-Quran yang kita sedia hafaz, yang sedia ada dalam dada kita untuk mengambil tabarruk. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis baginda dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man arada safaran faqara'a 11 marratan qul huwallahu ahad kana Allahu lahu harisan hatta yarja'. Barang siapa hendak berlayar, hendak berjalan, lalu dia membaca 11 kali qul huwallahu ahad, adalah Allah jadi pengawal kepadanya, jadi pelindung kepadanya, sehingga dia kembali semula dari pelayaran itu. Ya salam, Allah jadi pengawal kita hanya karena qul huwallahu ahad sebanyak 11 kali. Kita telah jadi orang besar, orang penting, VIP di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitulah. Andainya kita tidak memilih qul huwallahu ahad, tetapi kita membaca doa sedikit atau membaca misalnya ayat Al-Kursi, pun sama juga hebatnya. Yang penting jangan kosong dari membaca. Disinilah alhamdulillah Brunei kita Darussalam dapat dianggap sebagai layak untuk menempati tangga paling atas dalam perkara mengendali dan melaksanakan perhubungan. Apa tidaknya? Bukankah Brunei sudah terbukti sebagai mampu untuk mengungguli doa di dalam setiap penerbangannya? Ya, doa mudah disebut dan kepentingannya juga diakui oleh semua pihak. Tetapi Brunei Darussalam bukan hanya setakat mengakuinya, bahkan juga melakukannya
tanpa ragu-ragu, dan bahkan lebih hebat lagi, pesawat khas raja kita sendiri telah pun lebih awal mengumandangkan doa safar itu di dalam setiap penerbangannya, mendahului penerbangan yang lain-lain. Inilah kelebihan Brunei, negaraku yang bernama Darussalam, negara selamat lagi sejahtera. Para hadirin yang dihormati, sekarang kita beralih pula untuk mencari selamat dan berkat dari wadah atau platform perhubungan paling canggih dan terkini, dunia cyber world. Istilah ini pertama kali digunakan oleh seorang penulis, William Gibson, dalam tahun 1984. Istilah ini kini telah menjadi amat popular, dikaitkan dengan komputer, teknologi maklumat ICT, internet, dan pelbagai budaya internet. Melalui dunia cyber, hubungan mampu dijalin seperti menerusi laman-laman web Facebook, Twitter, dan lain-lain lagi. Semuanya itu menawarkan perkhidmatan menarik, malah menyeronokkan. Dari sudut positifnya, laman web sosial ini memang ada kelebihannya, seperti mampu untuk menjalin hubungan bagi mengetahui perkembangan terkini, atau untuk membincang pelbagai isu besar dan penting, dan lain-lain. Namun tidak wajar juga dilupakan bahawa laman web sosial juga turut menyediakan ruang yang amat luas untuk keburukan berkembang, dan kerana penggunaannya tanpa kawalan. Ruang cyber tidak diragukan lagi adalah mampu untuk melakar wajah jenayah di seluruh dunia. Ruang cyber tidak diragukan lagi juga mampu untuk melakar wajah jenayah di seluruh dunia. Di United Kingdom tahun lalu saja, jenayah yang melibatkan komputer melebihi jenayah fizikal. Dalam ekonomi, ada kajian menganggarkan bahawa menjelang tahun 2019, jenayah cyber akan mengakibatkan kerugian lebih dari 2,1 triliun dolar Amerika. Tahun lepas sahaja berlaku satu serangan sangat canggih ke atas lebih 100 bank dari 11 buah negara, menyebabkan kerugian dianggarkan berjumlah 1 bilion dolar Amerika. Jenayah cyber bukan terbatas kepada musibah yang menyebabkan kerugian keuntungan semata-mata, tetapi juga meliputi pengedaran dadah, pornografi kanak-kanak, pelacuran, seks bebas, penculikan, dan pemerdagangan manusia. Satu contoh baru-baru ini, pedofil penggemar hubungan seks dengan kanak-kanak, Richard Hackle, telah dikesan sebagai pemangsa terhadap sekurang-kurangnya 23 orang kanak-kanak. Hackle menyembunyikan blognya dalam web gelap. Dia mengumpul koleksi pornografi kanak-kanak dan menggunakan internet untuk menjual gambar dan video jenayah itu untuk pedofil lain di seluruh dunia. Dunia di mana saja adalah bimbang dengan kesan negatif
penggunaan internet tanpa kawalan. Ia turut mendedahkan kanak-kanak, para remaja dan tidak terkecuali para pelajar kepada unsur-unsur luaran dan budaya kuning. Dengan melalui internet, mereka amat mudah untuk menemukan bahan-bahan lucah seperti gambar dan video klip tanpa tapisan. Orang juga boleh mencari dan mendengar lagu-lagu rock dan black metal. Semua ini boleh mendorong kepada perlakuan-perlakuan maksiat yang teruk. Menurut kajian 2009, laman web lucah adalah kekal di tempatnya yang tertinggi, yaitu pada tempat keempat dan kelima daripada 100 laman web yang kerap dikunjungi oleh kanak-kanak dan remaja, termasuk dari kalangan para pelajar. Ya, ini semua amat membimbangkan. Kelekaan atau kecenderungan untuk mendapatkan rakan baru di alam maya melalui keseronokan berchatting akan menjadikan anak-anak muda lupa daratan. Baru-baru ini sangat tidak disangka-sangka apabila seorang bapa memberitahu sambil meminta pandangan apa hendak dibuat terhadap anak gadisnya, seorang pelajar kita di Brunei, berkeras untuk mengikut kawannya seorang jajaka warga Hong Kong yang baru dikenalinya melalui jaringan media sosial. Walaupun belum pernah bertemu secara bersemuka, tetapi si gadis ini tetap berkeras untuk pergi juga ke Hong Kong menemui jejaka warga Hong Kong itu. Si gadis adalah orang kita, berbangsa Melayu dan beragama Islam, sementara si jejaka pula berbangsa lain dan bukan beragama Islam. Astaghfirullahalazim. Bayangkan apa sudah jadi ini, dan bayangkan juga apa akan jadi 10 tahun lagi. Pada masa ini pun, menurut bekas Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia, kira-kira 90% daripada 8,5 juta kanak-kanak Malaysia dilaporkan sebagai terdedah kepada gejala negatif dunia cyber dan sekaligus mampu untuk mempengaruhi emosi dan syakhsiah mereka. Pelajar-pelajar itu menurut beliau menjadikan internet, terutama laman web jaringan sosial seperti YouTube, Facebook, MySpace, Twitter dan sebagainya sebagai sebahagian daripada hidup mereka. Tidak diragukan lagi, di samping mendapat manfaat daripada penggunaan teknologi ini, manusia juga sekarang sedang berhadapan dengan pelbagai musibah karenanya. Kalau di masa lalu kita hanya mendengar orang menyebut mengenai ketagih dadah, ketagih rokok dan ketagih arak, tetapi sekarang pakar-pakar ilmu jiwa dan kemasyarakatan telah menambah satu lagi jenis ketagihan, yaitu ketagih internet. Menurut kajian Northern Online Living Report (NOLR), para remaja di sebuah negara jiran menghabiskan masa 16 jam seminggu untuk melayari internet. Pelajar-pelajar khasnya adalah begitu terikat sehingga menimbulkan masalah ketagihan internet. Menurut jurnal Satu Takashi 2006 bertajuk Internet Addiction Among Students, Prevalence and Psychological Problems in Japan, 8 hingga 10% daripada pelajar-pelajar college di sana mempunyai masalah ketagihan internet. Sebuah akhbar harian Metro dalam keluarannya Isnin 22 Oktober 2012 telah melaporkan bahawa seorang suri rumah berusia 20-an menghabiskan masanya
6 hingga 8 jam sehari di sebuah pusat cyber di Pasir Gudang, Johor, semata-mata hanya untuk bermain permainan komputer dan internet. Dan lebih mengejutkan lagi, akibat dari terlalu ketagihan internet, wanita ini sampai tergamak membawa anak kecilnya yang baru berusia 3 tahun ke pusat terbabit pada setiap kali berkunjung ke situ. Sekarang para hadirin yang dihormati, paling mutaakhir setakat ini, muncul pula satu macam lagi permainan yang juga menggunakan rangkaian internet dan GPS, Global Positioning System. Permainan ini dilakukan dengan cara berjalan-jalan di tempat-tempat yang dikesan ada karakter. Karakter dipanggil sebagai karakter Pokemon Go. Karakter ini ditangkap. Ketika hendak menangkapnya, pemain perlu menggunakan kamera dan perlu juga mengaktifkan AR mode, Augmented Reality, sehingga pemain boleh melihat dunia Pokemon melalui skrin telefon pintar. Pemain akan mendapati pelbagai animasi dan objek di skrin tersebut. Objek-objek itulah nanti akan menjelma sebagai raksasa Pokemon. Raksasa ini diburu untuk ditangkap oleh pemain-pemain Pokemon. Cara permainan ini telah menimbulkan persoalan ramai di seluruh dunia. Rata-rata orang melihatnya sebagai mengundang kepada bahaya kerana ia boleh dimain di mana-mana saja tanpa ada batasan kawasan, di jalan raya, di bukit bukau, dalam bangunan, termasuk di kawasan-kawasan terkawal atau terlarang, dan malah boleh juga dimain dalam masa memandu kenderaan. Jadi jelas permainan ini adalah turut menyangkut perkara-perkara keselamatan dan ketenteraman. Sejak ia diperkenalkan, ratusan insiden sudah direkodkan orang. Antaranya, 1. Kematian seorang remaja bernama Jason Lopez, 18 tahun, yang ditembak mati selepas memecah masuk sebuah rumah di Guatemala. 2. Juga seorang remaja, Kelvin Riley, berusia 20 tahun, mati ditembak ketika sedang bermain Pokemon di Aquatic Park, San Francisco, Amerika Serikat. 3. Sebanyak 349 saman trafik telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa Taiwan atas kesalahan menggunakan telefon bimbit sambil memandu kerana memburu karakter Pokemon. 4. Di museum terbesar negara Taiwan, pegawainya telah melarang pelawat-pelawat dari bermain Pokemon di Dewan Pameran yang mempamerkan bahan-bahan berharga artefak sejarah Cina yang berusia lebih dari 7,000 tahun. 5. Di London, sebuah firma guaman telah mendedahkan terdapat golongan pekerja di bandar itu yang berhadapan dengan risiko untuk dipecat oleh majikan kerana gara-gara terlalu asyik bermain Pokemon pada waktu bekerja. 6. Di negara Jerman, polis dan pengendali lapangan terbang telah memberi amaran mengenai potensi bahaya ketika bermain Pokemon di kawasan lapangan terbang. Tidak diragukan lagi, seluruh dunia adalah tidak menafikan bahawa permainan baru ini boleh mendatangkan mudarat dan ancaman. Di sana terdapat beberapa pendapat bahawa di samping ianya boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, permainan ini juga tidak mustahil dapat digunakan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab
untuk melakukan kerja-kerja pengintipan atau perisikan. Betapa tidak, bukankah permainan ini menggunakan internet dan GPS untuk berhubung langsung dengan satelit? Tidakkah mungkin image yang dipaparkan di dalam telefon pintar itu boleh saja dirakam oleh pihak-pihak yang melakukan pengintipan atau perisikan? Nah, dari butir-butir yang disebutkan ini, memang wajar dan memang patut jika permainan ini dihindari saja. Dan malah adalah wajar juga kalau pihak-pihak yang berkaitan dengan keselamatan dan ketentraman menegahnya sebagai langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan orang ramai dan negara dari mendapat kesan buruk yang tidak diingini. Kesadaran perlu dipupuk di tengah-tengah ledakan teknologi maklumat. Ledakan itu begitu kuat sehingga berjaya mengubah gaya kehidupan dunia. Walaupun belum lama penggunaan komputer meja dan komputer riba dianggap sebagai sangat unggul dan sampai sekarang pun ia masih digunakan pakai. Namun seorang ahli perniagaan Cina telah berkata, kami adalah sanggup melakukan lonjakan langsung terus ke telefon pintar. Pengakuan ini adalah selaras dengan laporan media bahawa jumlah akaun telefon pintar di China adalah hampir sama dengan jumlah penduduknya. China dikatakan mempunyai 1,3 bilion pengguna telefon pintar sehingga penghujung tahun 2015. Secara amnya, seluruh dunia adalah sangat-sangat rapat dengan telefon pintar. Hubungannya dengan manusia sangatlah akrab. Kita dapat saksikan di mana-mana sahaja orang ada membawa telefon pintar. Di rumah, di pejabat, di sekolah, dalam kenderaan, di padang permainan, di kebun-kebun, di ladang-ladang, dan nelayan di laut juga. Semuanya berkawan dengan telefon pintar. Berteman rapat, betul-betul rapat, sehingga tidak sanggup lagi untuk beranggang atau berpisah. Pendeknya, manusia adalah berhubung, berurus, berhibur dan bermain-main semuanya dengan telefon pintar. Bukanlah tujuan kita untuk melarang orang menggunakan telefon pintar dan lain-lain kemudahan teknologi maklumat, bukan. Tetapi cara adalah perlu diperbaiki. Kita mesti membetulkan cara. Kita mesti elakkan diri dari sampai ketagih mengaplikasi alat-alat ini sehingga tidak terpedulikan hal-hal lain. Menurut pakar, ketagih telefon pintar dan internet boleh berisiko mengalami simptom gangguan mental dan membuang banyak masa. Ketua Jabatan Teknologi Multimedia Universiti Utara Malaysia, Dr. Muhammad Subhi Ishaq berkata, sebahagian besar responden adalah berisiko mengalami simptom ini berpunca dari ketagihan laman rangkaian sosial SNS seperti Facebook, WhatsApp, WeChat, Instagram dan YouTube. Oleh itu, kita mesti elakkan penggunaan yang salah ini dari terus diamalkan. Menurut satu kajian, golongan belia berumur antara 18 hingga 25 tahun menghabiskan masa lebih dari 5 jam sehari untuk melayari internet sahaja. Ini belum lagi termasuk masa menonton televisyen, mendengar radio dan melayani telefon pintar. Cuba bayangkan, kalau sudah 5 jam dengan internet sahaja, berapa jam pula dengan televisyen, dengan radio dan dengan telefon pintar? Tidak mustahil, total
total jumlah masa yang diambil mungkin sahaja boleh mencapai belasan jam sehari. Selebihnya itu barulah untuk yang lain-lain. Kita bukanlah anti kemajuan. Kita juga sedia maklum bahawa mana-mana negara yang menguasai teknologi maklumat dan komunikasi adalah bakal peneraju dunia. Tetapi yang kita rungsingkan ialah penyalahgunaan teknologi ini. Penyalahgunaan itu setentunya boleh membawa rugi dunia dan rugi akhirat. Rugi dunia ialah apabila kerananya banyak tersebar keburukan-keburukan dan banyak masa yang terbuang begitu saja dengan sia-sia, dan rugi akhirat pula kalau kita hanya semata-mata fokus kepada hubungan dengan sesama manusia sahaja. Kita perlu sadar hubungan itu ada dua, sebagaimana disebut oleh titah tadi. Hubungan itu ada dua. Satu, hubungan sesama manusia, dan dua, hubungan manusia dengan Allah. Hubungan sesama manusia ini ada alatnya, ICT, dan hubungan manusia dengan Allah pula juga ada alatnya. Tetapi apa ia alat itu? Ia bukan ICT, bukan juga telefon pintar. Tetapi apa? Tetapi ialah zikir. Ya, beraplikasi dengan zikir akan menjalinkan hubungan manusia dengan Allah. Siapa yang beritahu ini? Siapa yang kata? Allah sendiri yang memberitahunya dengan berfirman, "Fadhkuruni azkurkum, fadhkuruni azkurkum." Kamu berzikirlah kepadaku, ingati aku, niscaya aku juga akan ingat kepada kamu. Ini alat perhubungan dengan Allah itu, jangan dicuaikan. Zikir, namanya alat itu ialah zikir, dan zikir paling istimewa pula ialah Al-Quranul Karim. Mengapa orang boleh berkawan rapat dengan ICT sehingga tidak dapat lagi berenggang atau berpisah, tetapi orang tidak dapat berkawan rapat dengan zikir dan Al-Quran? Berkawan dengan ICT, orang sampai jadi ketagih, tetapi mengapa dengan zikir dan Al-Quran orang tidak jadi ketagih? Padahal ketagih ICT saja kata fakar boleh mengundang kepada gangguan mental dan membuang masa yang banyak. Sedang kalau ketagih zikir dan Al-Quran, kata Allah, bukan kita kata, tetapi Allah kata, adalah sebaliknya menjadi penawar dan rahmat kepada manusia. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami, yakni Allah, turunkan dari Al-Quran itu penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dengan kesedaran dan tindakan bijaksana, kita sebenarnya boleh mengaut keuntungan berganda dari menggunakan dua-dua alat perhubungan ini, ICT dan zikir atau Al-Quran, walaupun tahap keuntungan itu berbeza. Sekali kita menggunakan ICT, kita akan mendapat satu ganjaran atau keuntungan. Manakala sekali menggunakan alat zikir, alat yang bernama zikir atau Al-Quran, kita akan mendapat 10 ganjaran atau keuntungan. Jadi, dari ICT bukan ia kosong, tetapi tetap ada manfaatnya. Memang ada manfaatnya. Sekali kita menggunakan internet atau telefon pintar untuk satu-satu tugas negara umpamanya, maka kita sudah boleh mendapat satu ganjaran pahala. Kalau ditambah lagi dengan menggunakan zikir atau Al-Quran untuk berhubung langsung dengan Allah, maka setiap satu huruf daripadanya kita akan mendapat 10 ganjaran pahala.
Daripada alat kedua ini, zikir dan Al-Quran, semuanya itu adalah bersih, tidak ada apa-apa masalah. Tetapi daripada alat perhubungan pertama tadi, ICT, kita sekali-kali jangan lupa, jangan melupakan faktor kebajikan. Jika faktor ini dicuaikan, maka ganjaran baik akan hangus begitu saja. Jika ia digunakan untuk melakukan jenayah-jenayah cyber, maka ganjaran baik itu tidak ada di sini. Atau digunakan untuk melayari laman-laman lucah, maka juga ganjaran itu tidak ada di sini. Atau digunakan saja untuk membuang masa tanpa tujuan, maka juga ganjaran itu tidak berbangkit di sini. Pahala tidak berbangkit, yang berbangkit hanya dosa. Dosa adalah punca musibah, bukan punca selamat. Ingatlah, Allah adalah menilai amalan kita semuanya. Semuanya dinilai, kecil atau besar, banyak atau sedikit. Berfirman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa berbuat kebajikan walau seberat zarrah, niscaya akan dilihatnya amalannya itu dalam buku suratannya kelak. Dan begitu juga barang siapa yang berbuat kejahatan walau sebesar zarrah, niscaya akan dilihatnya amalannya itu dalam buku suratannya. Sadaqallahul azim. Ampun beribu ampun. Hamba ke bawah Tuan Patik menjunjung beribu-ribu ampun dan kemaafan juga sekiranya terdapat sebarang kejanggalan dan suruk langkah dalam penyampaian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung anugerah.